kita kembali semula. Alhamdulillah. Sebenarnya bila kita nak ceritakan pasal kisah Kak Fariza ni, banyak lagi macam ada tiba-tiba mata dia blood vessel burst, berdarah macam tu. Banyak kisah yang macam Eva tak cakap tadi lah, bila Eva dengar tu Eva sendiri tak tahan. Tapi nak tengok kat mana? nak tengok. So nanti kalau kita ada orang cerita kat sini memang tak habis kan. Tapi sebenarnya ada special. Tadi kan El dia sebutkan dia ada interview Kak Fariza kat sana, dekat rumah Kak Fariza tu sendiri. Masa lama juga yang dia luangkan bersama Kak Fariza tu. So dia tahu banyak kisah yang dia akan kongsikan bersama dengan anda semua dalam YouTube channel. YouTube channel. Nanti kalau video tu dah keluar, kita akan bagi link lah, insyaAllah. Tapi sebenarnya kita orang ni, Irma dengan Eva lah, kita beruntung sangat pasal bila kita dapat bekerjasama dengan misi-misi kemanusiaan ni, kita berpeluang untuk jumpa insan-insan yang sangat istimewa pada Eva. Diorang ni pada Eva kuat sangat lah. Kalau Eva yang hadapi benda tu, Eva rasa tak boleh kot. Tapi dan setiap kali bila kita jumpa diorang ni, dia macam pupukkan rasa keinsafan, rasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah beri pada kita. Buat kita lagi gerak hati, kita nak bersedekah, membantu. Dan ini yang paling pada Eva tu bersyukur lah. Macam, sangat betul. And setuju. Kisah ni is lagi I think closer to you. Pasal dia macam similarity dari segi umur, dari segi anak ada dua tu semua, mungkin you lebih dapat merasakan kot sebagai seorang ibu. Sebab bila you sebut pasal macam mana Kak Fariza tu risau, dia memang sifat semula jadi seorang ibu tu, dia akan risau tentang anak jadi priority. Walaupun kalau sebelum tu kita jenis yang macam tak kisah, tak jadi, nak buat satu benda tak jadi pun tak apa. Tapi bila dah ada anak, ada zurat, ada keturunan sendiri, kita akan nak pastikan benda tu akan jadi. Walaupun struggle macam mana pun, dia ada satu macam push factor untuk kita yang kita tak tahu lah. Itu benda-benda miracle lah yang datang, yang kita pun tak percaya macam mana aku dapat kekuatan tu kekuatan tu sebenarnya daripada anak tu sendiri. So benda yang kita tak sangka kita mampu buat, kita dah mampu buat pun sebenarnya. Okay, so bila El sentuh pasal bila kita dapat berhadapan dengan orang macam ni, kita menyelami apa yang diorang lalui, memang dah tak sama dengan apa yang diorang rasa. Dan kita melihat ujian mereka, kita akan fikir macam aku tak mampu ni. So benda yang kat situ tu, yang kita fikir tak mampu tu, macam selalu kita mudah mulut ni merungut, komplain, nak lebih daripada yang kita ada, minta. So sekarang ni bila kita dah ada pengalaman bersama dengan beneficiary yang kita jumpa di bawah Summit Radio Malaysia, semua penerima manfaat ni mereka ada kisah-kisah tersendiri. Kebanyakannya kita tak mampu nak cerita in detail, kita cerita secara general. So kita yang turun padang ni, kita rasa tau, dia sangat terkesan dekat hati. Yang bila contoh macam bila kita turun misi, El cakap lepas daripada tu pergi kafe menangis tak berhenti kan. Okay, sebenarnya kesan dia saya pasti bukan kat situ saja. Sampai hari ni dah berapa lama, masih terkesan kan. Sama macam saya El, saya pergi turun misi, saya balik, saya rasa macam agak beberapa bulan tak berani nak cakap. Mulut ni macam jadi terkunci. Apa-apa ujian, apa-apa susah pun macam still Alhamdulillah. Sebab kita ingat kepayahan orang lain lebih berat Allah uji dia. Betul. So kita nak komplain ni macam siapa aku, tak layak. Macam tu kan. Allah bagi ujian sikit je sebenarnya. Betul. Nikmat kita banyak. Kenapa kita nak marah atau kita membuat soalan kenapa hidup aku macam ni. So kita lebih sabar, lebih syukur tu memang masya-Allah. Alhamdulillah kita ada dapat rasa yang mana kita belajar dari hari ke hari. Setiap kali kita ada misi, Allah bagi peringatan kat itu. Betul. Syukur sangat. Jadi kurang bila kita kongsikan dengan harapan kita dapat sama-sama dapat berkat dekat situ. Kita sama-sama kongsi ilmu, kita sama-sama dapat kesedaran dekat situ. Bukan maknanya kita tak nak simpan sendiri kan. Betul. Kita nak spread benda tu sama-sama supaya kat luar sana pun kita lebih peka dengan apa yang berlaku dekat dunia ni sebenarnya. Sebenarnya episod yang sebelum ni bila Eva interview Brother Fatih, topik dia pasal macam unsung heroes tau. Sebenarnya topik yang pertama tu kita ceritakan tentang manusia-manusia yang Eva jumpa, yang diorang ni bukan siapa-siapa pun. Diorang ni orang biasa. Tapi dengan kekuatan dan kemampuan yang Allah berikan dan keikhlasan hati diorang tu, semangat yang Allah berikan kat diorang punya bantu orang-orang lain tu sangat konsisten dan sangat banyak yang dia macam jadi inspiration pada Fala. Ya, betul. So
bila kita cerita pasal benda ni, mudah-mudahan anda di luar sana pun dapat jadi macam jangan fikir aku siapa nak tolong orang kan, aku siapa nak rasa macam ni. Tak. Setiap semua orang ada. semua orang mampu. Sebenarnya nak tolong orang ni pun rezeki. Betul tak? Tak semua orang Allah bagi ada rasa empati, ada rasa semangat nak membantu secara istiqomah. Tak semua orang tahu Allah bagi rezeki macam tu. Betul. Ada orang macam once off, okay aku dah buat dah. Macam dah. Betul. Tapi yang orang-orang yang saya jumpa ni, diorang buat secara istiqamah dan setiap kali jumpa orang yang susah tu, dia akan bantu terus menerus sampai sebaik mampu atau sampai dah okay ya Allah aku di sini dia mampu. Kan you pernah rasa takut tak macam kalau you tak tolong? Memang. You kan fikir tak macam dia ada satu rasa bersalah kan? Tak, dia rasa at least kita buat something tau. Kalau Dia kita tak rasa- mampu dari segi keuangan ke, nak turun padang ke, at least kita nak sampaikan pada orang tau. Macam mungkin kita tak mampu nak bagi beribu-ribu ringgit kan, tapi kita nak tanya semua orang macam siapa boleh tolong lah. Betul. Kalau tak buat benda tu rasa berdosa kat situ kan. Rasa berdosa besar, rasa macam tak boleh buat benda lain. Tu antara sebab kenapa hari ni kita kongsikan cerita ni bersama anda semua. Sebab dengan mudah-mudahan kalau kita seorang-seorang bantu tu kita tak mampu, tapi kalau kita ramai-ramai bantu, kita kongsi pahala bersama, investment kita untuk akhirat. InsyaAllah. Dan kalau kita bantu orang lain, insya-Allah Allah akan mempermudahkan urusan kita. So itulah matlamat kita. Tapi kali ni Irma pun pernah banyak pergi misi. So Irma sendiri ada berhadapan dengan berjumpa orang-orang istimewa macam ni yang sangat kuat semangat dia. Boleh tak kongsikan sikit your experience yang tapi past mission? Kalau ikut pengalaman kan, mungkin sebab saya pun ibu, adakah rezeki tiap kali kita pergi misi kan, mesti akan jumpa kisah ibu tunggal tau. For you pula I tak pasti you, tapi I jarang. Yang ini nak cakap first time tu tak kot. Mungkin yang lain-lain tu bila Eva pergi Somalia ada ibu tunggal, tapi yang ini pada Eva paling Eva terkesan, paling macam dahsyatnya ujian yang Allah berikan kat kau tu. I pergi mission tu ada je problem-problem lain, tapi sebab kita punya ibu tu tertarik dekat wanita kan, tu pergi kat situ. Macam contoh macam I pergi Marawi kan, kemah-kemah yang masuk, I pergi kat camp sementara yang diorang tempatkan sebab diorang perang kat situ kan. Diorang memang tempat diorang tinggal tu, satu kawasan tu memang jadi ground zero kat situ, total loss kat situ. So diorang tak dibenarkan masuk pun kat kawasan tu, memang dah dijaga oleh askar tempatan masa tu. So mereka ni dialihkan penempatan dekat satu, sebenarnya ada banyak camp. So saya dapat pergi 2 camp kalau tak silap saya. So bila sampai kat camp tu, saya tertarik untuk masuk kemah-kemah yang ada anak-anak kecil ni, anak-anak yang bayi-bayi anak kita. So bila kita pergi misi macam ni, tengok budak-budak, kita rindu anak-anak, kita tinggal anak lama kan. Betul. So macam terkesan lah tengok budak-budak kecil ni, ya Allah kan. So anak kita kat rumah ni, terfikirlah macam ni keadaan dia, and then kita sedih lah. Kalau boleh kita ada satu perasaan seorang ibu tu nakkan kebaikan untuk anak-anak ni kan. Jadi bila berlaku keadaan situasi perang contoh macam ni, kebanyakannya memang akan ada anak yatim ataupun anak yatim piatu. Dan yang kehilangan bapa, dan kalau tanya mana ayah, tak tahu apa jadi kat ayah dia. Ada yang hilang, ada yang mungkin berlaku depan mata sendiri yang meninggal secara tragis, yang memberi impact yang sangat kritikal dekat diorang, trauma. Daripada kecil, bayangkan kalau umur 2-3 tahun, dan mereka boleh ingat benda tu bila mereka dah besar, walaupun benda tu dah berjalan dalam 3 tahun ke 4 tahun ke. Kadang kita tanya, tak ada perkataan tau keluar, air mata je yang keluar. So macam mana sayunya, betapa sedihnya situasi tu sampai tak boleh nak keluarkan suara untuk menyatakan. So air mata yang keluar. So kita boleh terasa dekat situ. Contoh macam saya pergi kat Marawi camp pelarian kan. Ada seorang ni, ibu tu sangat muda lagi, anak kecil-kecil. Bayangkan dekat Marawi keadaan panas, siang, malam terlalu sejuk, duduk dalam kemah plastik. Nak keluar cari rezeki tak boleh, ada anak kecil. Bukan ada taska nak hantar ke, ni kat camp ni, kat camp. Okay? Jadi bila siang terlalu panas, duduk dalam kemah plastik. Bayangkan baby dengan tak cukup, tak ada diaper, tak ada lampin. Kalau ada kain napkin sekalipun nak basuh macam mana. So budak kecil, sehari berapa kali buang air kecil, berapa kali buang air besar. Bekalan air tak ada. Kan? Kita kat rumah, baby melecet sikit je, ruam sikit je, kita dah cepat-cepat tak krim sebagainya semua kan. Doktor. So ibu, perasaan dia tengok anak macam tu, macam mana? Dan ibu kalau tak cukup makan, macam sama kes kat Farizah, dia macam dia nak supply susu untuk anak dia kan. Makanan tak ada, harap daripada, sebab duduk kat camp sementara, benda berlaku emergency, perang.
So NGO nak turun pun tak sepantas mana kan. Betul. Ada yang dah sampai, ada yang tak sampai, ada yang kena sekat macam Yes. tu. Kita Jadi ada limit makanan tu kita. memang kena catu. Air bersih kena catu kan. Kalau keadaan kat situ, jangan tanya saya orang selalu kata bersih ke tak bersih. Tak payah Itu tanya bukan lah. soalan utama kena tanya sebenarnya. Bukan. Okey. Dia nak keluar nak cari rezeki untuk anak, tak boleh sebab anak kecil nak tinggal. Macam mana kan? Jadi bayangkan keadaan anak kat situ merengek, start ada masalah kulit. Bila budak kecil ada masalah kulit, umur 8 bulan tak boleh berjalan. Allahuakbar. Nak main kat mana? Tak boleh main. Duduk dalam kemah tu je. Jadi macam mana perkembangan tu? Itu satu hari pun kita fikir macam mana nak survive. Jadi duduk kat sana, saya lebih kepada keadaan yang kita datang, mindset kita nak bagi motivasi, bagi semangat. Udahnya kita yang kena Kita yang diberi down, motivasi. Kita kan? jadi down. Betul. Saya macam, saya tak tahulah, saya fail dekat situ. Saya pergi sana, patut kita tak boleh menangis depan diorang. Betul. Saya tak mampu tahan. Betul. Dia Itu antara, betul tau, penonton semua macam itu memang benda yang kita lagi perempuan, hati kita lembut. ya. Yang kita tengok keadaan orang tu lagi-lagi budak-budak. Ya. Macam Ifah cakap lah, menggigil nak tahan. Itu pun Ifah Ya, gagal ya. juga. Ifah nangis juga kat situ. Gagal. Betul. At Kita least nak certain tolong part- macam mana? Kita macam tak ada kedrat. Macam mana aku nak tolong ni? Stuck kat situ tu tak? Irma rasa tak macam pada saat tu Irma macam doa pada Allah, ya Allah, kenapa kau tak kasih aku benda sekarang untuk bagi kat diorang? Kenapa aku tak boleh Betul. tolong sekarang ni, saat ni? Pasal kalau boleh kau kena kasih aku kemampuan sekarang ni juga aku bagi kan. Betul. Tapi malangnya kita nak kena patah balik, nak kena minta ada proses dia. orang ramai untuk tolong kita sama-sama. You know, macam cakap, ya Allah, kalau kau kasih aku, kalau aku ada kekayaan atau kemampuan ni, aku dah bahagi dah sekarang, ya Allah, macam tu. Dia rasa macam jadi useless, rasa macam tak berguna, rasa macam bodoh sangat pada saat tu tau. Itu lagi affect kita orang punya mentality, psikologi kan. Sangat. Sebenarnya benda ni semua as a process untuk kita. So tarbiyah untuk diri kita juga, supaya kita ni tak mudah lupa diri. Manusia kan memang sifat kita kan mudah lupa. Jadi dengan kita mendekatkan diri kita dengan aktiviti macam ni, insya-Allah kita doakan Allah semoga Allah jaga kita jugalah, supaya kita ni tak terkeluar landasan. Jadi saya harap anda yang menonton tu dapat reflect dari apa yang kami kongsikan, daripada apa yang kami rasa. Insya-Allah akan datang kita akan share banyak lagi kisah sebenarnya yang macam mana kami terkesan dengan kisah mereka. Saya harap anda pun dapat sesuatu di situ yang kita nak take action. Bukan kita share ni sekadar share saja mendengar. Dia jadi satu tanggungjawab kat kita. Kita tak boleh duduk saja dan mendengar saja, kita tahu ada orang susah tapi kita la tak boleh. Okay? Betul. So kita kena buat sesuatu sekurang-kurangnya. Kalau tak dapat beri sumbangan pun kita kongsi, kita sebarkan pada orang yang mampu kat luar sana. Sebab ramai orang nak memberi tapi tak tahu kat mana. Betul. Okey. Jadi kita pastikan mereka memberi sumbangan kepada orang yang memang memerlukan, kita bantu dan kita jayakan. Macam El punya target, kita nak pastikan Kak Fariza dapat dalam jangka masa yang singkat ni 22,000. Tapi yang selebihnya adalah target yang sebesarnya 50,000. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita kena yakin. Yakin, betul. Dengan Saya bantuan yakin. anda semua, anda yang menonton, saya harap kita dapat jayakan apa yang niat Eva nak pastikan. Sebab Eva tahu bersama-sama dengan apa yang misi Eva buat ni bukan touch and go. Bukan. Touch and stay sampai betul-betul mereka stabil. Betul. Sebab misi kalau kita sebelum Eva continue ni, Irma akan ada misi-misi ke selepas ni? InsyaAllah kalau tak keluar negara, saya selalu sahaja ada dekat dalam negara ni, yang mana kita akan pergi beberapa tempat. Tapi kalau nak tahu ke mana ada misi besar ke tak, korang kena follow dan juga tengok update daripada Summit Radio Malaysia. Dan subscribe semua channel kita, betul, insyaAllah. Okay, so Eva kongsi sikit lah tentang campaign Gift of Hope ni, GOH ni. So selain daripada kita bagi bantuan dan voucher wang tunai secara one off, Islamic Relief juga adakan projek ni sebagai touch and stay. So kenapa kita cakap pasal touch and stay? Pasal projek-projek Gift of Hope ni, dia adalah critical punya situation, di mana kalau kita tak bantu, diorang tak boleh dapat, tak boleh sustain diorang punya life. Macam yang pada Eva yang sangat genting, okay, antara kita kadang-kadang kita menderma, ada satu adab menderma ni, kita kena derma dengan secepat mungkin. Bila kita dah ada niat tu, dah tahu tu, kita buat. Pasal kadang-kadang kalau kita lambat-lambatkan, kita terlambat untuk sampaikan sedekah tu. Dalam kes ni, sedangkan kita yang sihat ni,
bila-bila masa je Allah boleh tarik nyawa. Ya. Besok mungkin tak ada, kan lusa mungkin tak ada. Apa lagi dalam kes Kak Fariza ni, di mana dia dah lihat kawan-kawan dia satu persatu meninggal dunia dan dia pun tak tahu jangka hayat dia berapa lama. Harapan dia sebenarnya adalah untuk dia sebelum dia pergi, ataupun ini harapan Eva juga, sekurang-kurangnya kalau kita, pasal dia dah kritikal, kita tak tahu, Allahu a'lam, Allah nak jangka hayat dia Allah panjangkan sampai bila. Tapi macam dia tahu diri dia sendiri, dia nak persiapkan diri dia sendiri untuk pemergian. Pada Eva, sekurang-kurangnya apa yang kita boleh lakukan adalah untuk memberikan dia ketenangan ataupun macam peace of mind, di mana kalau dia pergi tu, dia tahu yang anak-anak dia terjaga. Ya, insya-Allah. Itu matlamat Eva, dan di Islamic Relief juga. So kita panggil pada anda di luar sana untuk marilah sama-sama, kalau kita, Allah dah gerakkan kat hati kita tu untuk memberi bantuan, untuk beri sumbangan, berikanlah sumbangan dengan secepat mungkin dan kongsilah cerita ni dengan lebih ramai di luar sana. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Tak mustahil dah kita boleh capai 22,000 tu. Tak Sekejap mustahil, je. Tapi sekejap dengan je. bantuan kerjasama lah, bukan kerja seorang-seorang. Jadi bantu kami, bantu Islamic Relief untuk bantu Kak Fariza dan juga anak-anak dia supaya dia ada rasa secure kat situ. Okay. Dan selain daripada kempen Give for Hope, kita juga ada kempen-kempen lain yang kita sentiasa je berterusan membantu. Antaranya kempen My Yatim. Korang boleh tengok dekat website, dekat Facebook, link ni merata-rata. Dekat Shopee pun ada. Okay. Type je Islamic Relief Malaysia, korang akan dapat semua link tu, ataupun kita akan kongsikan juga di caption, di screen ni. Jadi korang terus je, macam El cakap ni, cepat nampak je, terus bertindak terus. Okay. Dan saya pada My Yatim, InsyaAllah soon kita ada juga kempen yang kita akan kembalikan setiap tahun, iaitu Rayuan Musim Sejuk. So tak lama je lagi. Okay. Okay. Terima kasih kerana menonton kita. Kalau nak tahu lagi kisah-kisah tentang Kak Fariza ataupun kisah-kisah tentang anak dia, bertemu kami di episod seterusnya dengan guest artis kita yang lain. Thank you so much Irma. Sama, thank you. Luangkan masa bagi peluang kat sini. Kak Ai nak cari pahala juga. Amin. Okay. Assalamualaikum semua.